haiwan dalam darjah 5 kita akan belajar macam mana haiwan ni dia berlindung daripada musuh. Okey, ni ciri-ciri khas haiwan. Okey, ciri-ciri khas tu haiwan gunakan untuk lindung daripada musuh. Okey, apa ciri-ciri dia yang pertama? Duri tajam. Duri tajam. Okey, haiwan ni dia ada duri-duri yang tajam. Contoh haiwan yang ada duri tajam macam harimau, kucing, belandak. Okey, jadi diorang ada duri-duri tajam ni, bukan duri tajam tu belandak lah. Harimau, kucing tu kuku yang tajam. Belandak ni dia ada duri yang tajam untuk apa? Untuk dia lindung daripada musuh. Okey, jadi musuh takutlah mendekat dengan landak ni kan, sebab dia ada duri-duri yang tajam tu. Jadi salah satu cara untuk haiwan lindung diri dia menggunakan duri tajam. Contoh haiwan menggunakan duri tajam apa? Nah, contoh dia landak. Sini saya letak satu contoh untuk Adam. Landak. Kucing. Landak. Okey, lepas tu selain daripada duri tajam, haiwan guna apa lagi untuk lindung diri dia? Cengkerang. Cengkerang keras. Okey. Selain daripada duri tajam, ada haiwan yang kalau macam dia tidak ada duri tajam, dia kalau haiwan yang ada cengkerang ni, dia akan gunakan cengkerang dia tu untuk lindung diri dia. Contoh apa haiwan yang ada cengkerang keras dekat belakang? Kura-kura. Kura-kura. Kura-kura apa lagi? Siput kan? Si cengkerang kan kalau ataupun siput kan kalau macam yang ada cengkerang keras dekat belakang tu, contoh kalau macam ada musuh ataupun kita pergi sentuh dia, dia masukkan dalam cengkerang dia. Macam contoh macam Saya pernah pegang siput. Siput pegang siput dia terus masuk dalam kan, dia gulung masuk dalam. Dia Jadi pernah kencing dekat tangan saya. itu cara, ya kan? Itu cara macam mana dia berlindung daripada musuh. Okey, cengkerang keras. Contoh macam siput kah, kura-kura kah? Siput. Kejap, cikgu. Ini berapa? Okey, selain daripada cengkerang keras, apa lagi macam ciri-ciri haiwan, ciri-ciri khas haiwan yang dia guna untuk berlindung? Sisik keras. Sisik keras. Contoh haiwan yang guna sisik keras apa? Buaya. Okey. Ikan. Apa ikan yang itu tuh? Macam besi tu. Buaya tenggiling. Kan? Okey, dua haiwan tu contoh diorang gunakan sisik keras yang diorang ada. Contoh macam buaya kan, dia guna sisik keras yang dia ada tu untuk lindung daripada haiwan-haiwan yang lain. Okey, contoh buaya. Okey, apa lagi lain Aina? Apa ni Adam? Selain daripada sisik keras. Apa? Aina buat. Bertanduk. Okey, bertanduk. Haiwan-haiwan yang ada tanduk tu, dia gunakan tanduk dia untuk lindung diri. Contoh haiwan yang ada tanduk apa? Kambing. Kerbau. Okey, kambing pun ada, kerbau pun ada kan. Okey, jadi haiwan tu gunakan tanduk dia untuk berlindung. Okey, kerbau. Dengan apa yang lain-lain lagi lah, apa-apa haiwan yang ada tanduk. Boleh bagi contoh apa-apa haiwan. Okey, lepas bertanduk, apa lagi ciri-ciri lain? Berbisa. Okey, berbisa. Berak. Lebah sama ular. Kan ular pernah berak. Ya. Macam mana ular berak? Macam mana ular berak? Tingkah laku khas haiwan yang diorang buat untuk lindungi diri diorang. Ada? Bulu tebal. Okey. Contoh haiwan yang menggulungkan diri apa Adam? Apa ni? Tenggiling. Okey, selain daripada tenggiling? Ulat gonggok. 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 Okey, ulat gonggok kan, ingat tak ulat yang banyak kaki-kaki dia tu? Ya. Kalau kita pegang dia berpusing kan, dia tutup kan. Itu cara dia. Itu cara dia lindungi diri dia. Okey? Tipu mati. Dia menyamar. Apa haiwan yang menyamar Adam? Rama-rama. Sebab dia macam mata Mentadak. Mentadak. Okey, mentadak ni dia akan cari daun-daun, batang-batang yang lebih kurang macam warna dia pergi berdiri dekat situ. Jadi kita tidak nampak dia. Haiwan-haiwan lain tidak nampak dia dekat situ. Jadi itu cara dia lindungi diri dia bertapuk. Okey? Yang pertama menggulungkan diri. Contoh macam gonggok. Okey, yang kedua dia menyamar. Okey, contoh
Ada satu lagi tu apa? Kuda apa? Kuda belang tak? Kuda belang. Kuda belang tu kan dia ada belang-belang dekat badan dia kan? Ya. Okey, belang-belang tu ada untuk supaya macam orang tidak dapat nampak dia, tidak dapat cam dia berdiri dekat situ. Sebab tu dia ada belang-belang dekat badan dia. Okey, boleh? Okey, lepas dia menyamar. Okey, siapa memutuskan anggota badan? Cicak. Pernah nampak tak Adam? Pernah. Tapi dia masih hidup dah lari. Iya, memang dia masih hidup. Dia putuskan badan itu supaya orang ingatkan dia sudah mati. Rupanya dia hidup lagi. Okey? Cikgu, saya pernah bang. Okey, apa contoh dia bagi dekat situ yang memasukkan anggota badan itu? Kura-kura. Okey, kura-kura biasanya kalau macam ada haiwan-haiwan lain yang mau pergi attack dia, Dia masuk dalam itu. dia terus masuk dalam dia punya cengkerang, duduk diam-diam. Kok kita pergi goyang-goyang pun dia tidak akan keluar sampai dia rasa macam tidak ada orang di sekeliling dia baru. Cengkerang dia keras. Sampai coba cengkerang dia keras kan. Jadi dia berlindung di bawah cengkerang dia itu, memasukkan. Macam mana haiwan berlindung dari cuaca panas atau sejuk? Apa dia tadi? Mempunyai bulu tebal. Okey, bulu tebal. Apa lagi? Lapisan lemak tebal. Lepas bulu tebal apa? Lapisan lemak tebal. Lapisan haiwan tu ada lapisan lemak. Singa laut. Lapisan lemak. Walrus. Okey, lepas lapisan lemak dia ada bonggol. Unta. Ya. Untuk menyimpan makanan. Iya, bonggol. Sampah. Mana? Okey. Oh iya. Bayi migrasi rasanya berhijrah. Dia berhijrah. Yaitu burung botak lah. Botak. Sama burung putih. Apa namanya? Okey, jadi Adam, ini cara-cara macam mana haiwan ni dia berlindung daripada cuaca yang terlalu sejuk ataupun terlalu panas. Okey, contoh macam bulu tebal ni. Bulu tebal ni untuk cuaca apa? Bulu tebal ni untuk cuaca apa? Sampai mana sudah Aina? Ni, buat ni dulu. Kasih siap Baina. Macam mana haiwan berlindung dari cuaca panas dan sejuk kan? Bulu tebal tu untuk cuaca panas ke sejuk? Adam? Sejuk. Okey, untuk cuaca sejuk. Jadi bulu tebal tu ada dekat haiwan supaya haiwan dia tahan cuaca sejuk kan? Okey, lepas tu lapisan lemak. Lapisan lemak tu untuk apa? Untuk di cuaca sejuk. Okey, supaya haiwan ni dia dapat tahan dengan cuaca yang sejuk. Sebab tu ada lapisan lemak yang tebal dekat badan dia supaya dia dapat tahan cuaca-cuaca yang terlalu sejuk. Contoh macam dekat kawasan yang ada ais. Okey, lepas tu ada bonggol. Okey, bonggol dekat belakang unta tu semua untuk apa? Dia simpan air, makanan supaya masa cuaca panas dia dapat air. Kan biasanya kalau panas kan kita akan haus kan? Jadi dia ada air dekat belakang unta tu. Okey, jadi air itulah dia guna untuk minum, ada makanan dia simpan. Okey, dia akan tahan dengan cuaca yang panas terlampau. Sebab tu dia ada unta tu ada bonggol. So kenapa unta ada bonggol? So unta ni ada dekat kawasan-kawasan yang panas kan? Contoh macam padang pasir semua tu. Okey, lepas bonggol tu bermigrasi ataupun migrasi ni macam dia ada cakap tadi apa? Berhijrah. Dia berhijrah. Contoh macam kawasan ni sejuk terlampau. Okey? Dia akan terbang. Contoh macam burung lah, dia akan senang terbang kan? Dia akan terbang pergi kawasan yang kurang sejuk. Nanti dia mati. Dia tahu. Mana dari mana? Dia gini, dia terbang. Lepas tu baru dia pergi situ mati. Mana dia kan burung boleh terbang. Haiwan tu dia migrasi sebab dia dah lama dah duduk. Lepas tu rendam dalam lumpur. Okey? Jadi kalau badak kan dia berendam dalam lumpur kan? Kerbau. Kenapa dia berendam dalam lumpur, dalam air tu semua? Sebab panas. Jadi diorang masuk dalam air supaya sejuk badan diorang. Ini cara kemandirian spesies tu apa maksud dia Adam? Melindungi haiwan daripada kepupusan. Pandai. Macam mana dia lindung daripada kepupusan? Tu cengkerang keras. Fisik keras. Itu dia lindung daripada musuh, kan? Yang ni macam mana dia mau lindung daripada kepupusan? Macam mana dia mau pastikan dia punya keturunan tu sentiasa ada? Macam mana? Ataupun dia kena membiak. Okey? Betul kakak. Kadang-kadang ayam bertelur kan ada sampai 10, 15 telur kan? Tapi yang hidup sikit saja. Okey? Itu yang jadilah maksud dia. Okey, jadi kemandirian spesies ni cara
haiwan kekalkan dia punya keturunan. Okey? Cara untuk haiwan kekalkan keturunan dia dengan cara macam mana? Dengan cara membiak dia. Dengan cara membiak. Okey? Macam mana cara haiwan membiak? Beranak ataupun bertelur. Okey. Kalau Ini cara untuk haiwan kekalkan spesies dia kan dengan cara membiak. Haiwan membiak ni ada yang beranak, ada yang bertelur kan? Ya. Okey, macam mana haiwan ni jaga anak dia? Macam mana dia jaga dia punya cara-cara haiwan ni jaga telur dia, jaga anak dia? Macam mana dia jaga? Macam mana cara? Macam mana? Dengan cara dia menyembunyikan telur dia. Buaya dia menyembunyikan dalam jerumun. Katak menyembunyikan cikgu sudah. dalam Sudah. Sudah siap sudah. Pada menyembunyikan telur, dia akan beranak ataupun dia akan hasilkan telur yang banyak. Okey, bertelur banyak. tapi tidak semestinya. Ya. Dia ada benar. Ada yang pupus. Sebab kalau dia bertelur 1-2 saja nanti ada yang mati ataupun semua mati jadi tiada kan? Pupus nanti. Jadi sebab tu dia bertelur banyak. Jadi bila ada mati pun still ada lagi banyak yang hidup. Okey? Selain daripada tu telur yang bendalir. Macam mana telur bendalir ni pastikan dia jaga dia punya telur? Macam mana? Dengan cara Bendalir. Apa bendalir? bertelur bendalir tu macam ada lumut-lumut dekat bahagian telur dia. Katak. Siapa? Katak. Supaya Haiwan musuh dia tidak tahu. dia punya telur dia tidak bercantum. Dia tidak bercantum antara satu sama lain. Dia terjaga. Kalau ada goyang-goyang pun dia masih terjaga lagi tu telur. Lepas tu haiwan lain tidak suka makan yang ada bendalir-bendalir dekat luar tu. Okey? Jadi itu cara macam mana kenapa ada telur-telur yang ada bendalir dekat luar dia. Okey, lepas tu dengan cara mengeram telur. Mengeram telur. Ikan tilapia. Siapa mengeram telur? Ayam. Saya. Contoh macam ayam lah, okey. Lepas tu menjaga telur. Yang ni semua haiwan biasanya dia akan jaga telur dia. Apa tu? Ikan apa ni yang kecil tu, ikan tilapia ke? Dia bawa anak dia dalam mulut kan? Jadi itu cara macam mana dia jaga dia punya anak. Dan menyusukan anak, membawa anak dalam kantung kan? Ada siapa bawa anak dalam kantung? Kanguru. Kangaroo tu dia bawa anak dalam kantung. Cara untuk dia jaga anak dia. Ini dia ambil anak. Okey, untuk menjaga telur ni kita ada banyak cara. Pertama sekali simpan dalam kantung. Lepas tu dia menyusukan anak, contoh macam lembu kan. Okey. Lepas tu dia bergerak dalam kumpulan. Dia bawa anak-anak dia semua ramai-ramai jalan. Bawa ramai-ramai jalan supaya dia nampak anak dia semua tu tiada yang pergi attack dia orang. Okey, lepas tu bagi makan. Contoh macam burung kan dia bagi makan dekat mulut anak dia tu kan. Lepas tu Gajah. bawa anak dalam mulut siapa tadi? Kanguru. Ikan tilapia. Kita lebih. Bawa Iya. dalam mulut juga dia Mulut dia. punya anak. Okey, lepas tu dia disimpan dalam mulutnya kan, mulut dia kan besar kan. Dia dia simpan ambil dalam anak simpan. dia kan dia telan makan. Dan dia telan. Dia letak di Dia luar tidak telan. Dia kan mulut dia besar macam ni kan. Anak dia dekat sini. dalam situ. Dalam mulut tu. Nanti bila sampai tempat dia buka anak dia keluar lah. Saya ingatkan dia Ada ambil anak satu dia kan eksperimen. lepas dia telan. Anak buaya robot. Dia ambil Dia simpan dalam mulut kan. Itu cara untuk dia jaga anak dia. Lepas tu menyerang musuh. Contoh macam ada haiwan-haiwan yang lain mau pergi attack, dia akan menyerang. Contoh macam ayam. Berani tak pergi tangkap anak ayam kan? Dia akan kejar kan. Jadi itu cara untuk dia orang melindungi dia orang punya telur ataupun melindungi dia orang punya anak. Kalau dia jauh boleh lah. Kalau jauh boleh lah. Kalau dia dekat-dekat mau pergi ambil, habis lah. Okey. Jadi apa sudah kita belajar ciri-ciri khas haiwan, tingkah laku khas haiwan, macam mana haiwan berlindung daripada cuaca. Lepas tu